Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Apa khabar kawan-kawan? Harap-harap semuanya sihat. Pada hari ini, saya ada satu kisah yang hendak dikongsikan dengan kawan-kawan. Tajuk cerita saya ialah Maafkan Cikgu. Kenapa cikgu perlu minta maaf ya? Kalau kawan-kawan semua nak tahu, mari dengar cerita saya. Kawan-kawan yang saya hormati, kisahnya adalah tentang seorang anak yatim namanya Amir. Ayahnya telah meninggal dunia sejak dia masih kecil lagi. Untuk menyara kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah, menebas kebun dan menjual kuih. Namun, Amir tidak pernah mengeluh. Malah, dia terus membantu ibunya dengan menghantar surat khabar sebelum ke sekolah. Baiknya Amir tu ya kawan-kawan. Seperti biasa pada pagi itu, Amir main basikalnya laju-laju, berpeluh-peluh badannya. Amir bimbang bertemu dengan Cikgu Hakim, guru disiplinnya di sekolah. Mendengar saja namanya sudah cukup membuatkan para pelajar kecut perut. Apatah lagi bersemuka dengannya. Seramnya. Ingatlah ya kawan-kawan, datang lewat ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Ketika sampai di sekolah, jam tangan Amir menunjukkan jam 8.30 pagi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Amir pun menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amir! Nama Amir dipanggil. Panggilan itu lantas menghentikan langkahnya. Degup jantung Amir bertambah kencang. Terlihat wajah Cikgu Hakim yang sangat serius. Dengan suara yang lantang, Amir pun dimarahi kerana datang lewat ke sekolah. Amir hanya membisu. Memberi alasan pada waktu itu bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun Amir pernah menjelaskannya, tetapi Cikgu Hakim enggan mendengar. Malah, dia dituduh menegakkan benang yang basah. Kawan-kawan sekalian, apa yang berlaku? Apa lagi? Amir dibawa ke bilik guru disiplin. Amir diberi surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Amir pun menerimanya dengan sedih. Berat mata memandang, lagi berat bahu yang memikul. Amir berasa amat kecewa kerana dituduh sebagai pelajar pemalas. Padahal dia bukanlah seperti apa yang disangka. Kawan-kawan Amir juga mengejeknya kerana selalu datang lewat ke sekolah. Setelah selesai sesi persekolahan pada hari itu, Amir pun terus pulang ke rumah. Selepas selesai solat, Amir pun terus ke dapur kerana perutnya terasa terlalu lapar. Apabila dia ingin menjamah makanan, dia teringat kembali akan peristiwa di sekolahnya pagi tadi. Seleranya hilang. Amir membuat keputusan untuk ke kebun Pak Megat untuk berjumpa dengan ibunya. Amir ingin menceritakan apa yang telah berlaku di sekolahnya pagi tadi. Apabila dia terlihat wajah ibunya, dia tidak sampai hati untuk menceritakan. Malah, dia turut bantu ibunya menyelesaikan kerja. Baginya, ibulah segala-galanya. Ingatlah ya kawan-kawan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Kawan-kawan yang dikasihi, pada malam itu, Amir nekat untuk menyatakan hasratnya berhenti kerja, sekaligus menyerahkan surat yang diterimanya daripada Cikgu Hakim. Amir melihat wajah ibunya sangat sedih setelah membaca surat itu. Bagi ibunya, dia ingin melihat anaknya berjaya dalam pelajaran. Kawan-kawan yang dikasihi sekalian,
Sebagai murid tahun 6, Amir dapat berfikir dengan baik. Amir telah membuat keputusan untuk berhenti kerja. Dia telah nekat untuk datang awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Justru, pada keesokan harinya, awal pagi-pagi lagi dia sudah berada di kedai Pak Mutu, tempat di mana dia mengambil surat khabar. Dia ingin menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Setelah itu, Amir pun mengayuh basikalnya laju-laju. Dia tidak mahu lewat ke sekolah. Dia sudah serik mendengar herdikan cikgu guru disiplinnya. Apabila tiba di persimpangan jalan, Amir tidak melihat ke kiri dan kanan dulu. Dan dia terus melintas. Malangnya, sebuah kereta telah melanggarnya. Amir pun tercampak ke seberang jalan. Lalu pengsan, orang yang melanggar Amir tadi terus membawanya ke klinik berdekatan. Mujurlah Amir tidak apa-apa. Dia hanya mengalami luka-luka kecil sahaja. Itulah ya kawan-kawan, kita mestilah berhati-hati semasa di jalan raya. Tidak lama kemudian, Amir pun sedar dan dia terkejut melihat Cikgu Hakim berada di sisinya. Dengan wajah yang ikhlas dan mesra, Cikgu Hakim pun meminta maaf atas kecuaiannya. Amir tercedera. "Maafkan Cikgu, Amir." Dengan hati yang senang, Amir pun memberitahu dialah yang bersalah kerana tidak berhati-hati. Begitulah ya kawan-kawan, niat di hati untuk membantu keluarga ialah satu sifat yang mulia. Namun, kita mestilah memikirkan akan keselamatan diri sendiri. Sekiranya kawan-kawan telah membuat kesilapan, janganlah malu untuk meminta maaf, kerana orang yang meminta maaf ialah orang yang dipandang mulia. Sekian, terima kasih.